مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك ذاكرون وغافلك الغافلون. سوق sini, dekat Izz. Duduk kat Izz sini. Izz sana. Bijam biar Izzuddin ya Allah. قال المصنف رحمه الله الرابعة هنا حفظ الرابعة الصفات السبعية. الرابعة yang keempat. Yang keempat as-sifatu as-sabu'iyyatu. Sifat as-sabu'iyyah. Apa itu sabu'iyyah? Apa makna sabu'iyyah? Wa ma akala as-sabu illa ma zakkaitum. Binatang buas. Sifat binatang buas. Kita apa? Tajuk apa? Tajuk mengapa kita hidup di dunia ini kita berdosa. Kita sebut kita berdosa. Mengapa kita melakukan dosa? Sebab kita mengambil bukan sifat asal manusia ini. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Kullu mauludin setiap bayi yang dilahirkan yuladu alal fitrah, mereka dilahirkan di atas fitrah suci, bersih, fitrah keimanan, fitrah kesucian. Sebab itu kita sebut setiap bayi yang dilahirkan dia adalah suci daripada sebarang dosa. Biarpun siapa bapaknya, biarpun siapa ibunya, dia suci daripada dosa. Sebab Rasulullah sebut kullu mauludin, setiap anak yuladu alal fitrah, mereka dilahirkan, lahir ke dunia ini bersih, suci. Semua kita lahir bersih, suci. Tapi kita sebut macam lepas lah. Tapi apa? Hidup di dunia ini dia tak bersifat dengan sifat manusia. Sebelum ni apa? Yang ketiga, dia bersifat dengan as-sifatu al-bahimi. Bahimiyah. Dia bersifat dengan sifat binatang. Allah sebut apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternakan. Mengapa Allah samakan mereka ini? Orang yang tak bersyukur dengan Allah, orang yang kufur dengan nikmat Allah, mengapa Allah samakan mereka dengan binatang? Tengok. Pagi binatang pun bangun. Dia pun bangun. Binatang bangun tidur, dia pun bangun tidur. Sapi pagi bangun tidur, dia pun pagi bangun tidur. Sapi bangun tidur tak solat, dia pun tak solat juga. Okey.
Kemudian bangun pagi, sapi, kambing, kerbau, dia akan keluar apa? Dia akan keluar cari makan. Cari makan, cari makan, cari makan, cari makan. Dia pun begitu juga. Bangun pagi, keluar cari makan, keluar cari makan, keluar cari makan. Puas sudah cari makan, matahari nak terbenam sudah, petang sudah. Sapi pun balik ke kandang. Dia pun balik ke rumah. Faham tak? Okey. Balik ke rumah. Maghrib, sapi pun tak sembahyang. Dia pun tak sembahyang. Okey. Malam sapi tidur tak sembahyang Isyak. Dia pun tidur tak sembahyang Isyak. Datang rasa nak mengawan, sapi mengawan, dia pun mengawan juga. Okey. Faham tu? Jadi ulaika kal an'am. Mereka ini Allah sebut bagaikan binatang ternakan. Hidup mereka cari makan, cari makan, cari makan. Biarkan anak, cari makan, mati. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternakan, bagaikan sapi, bagaikan kambing, bagaikan kerbau. Tapi Allah sebut bal hum adall. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Sapi mati tak apa. Dia tidak ada dalam kubur, tak ada soal mungkar nangkir. Sapi tak ditanya di kubur, tak ada malaikat tanya soalan dia. Tapi manusia Allah tanya. Di kubur ditanya, apa kau buat di dunia? Sebab Allah sebut ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini bagaikan binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat. Sebab tu Allah sebut, makna dia hidup mereka ini hidup yang tidak ada artinya. Hidup yang tidak ada maknanya. Adakah kita hidup setakat nak cari makan? Adakah kita hidup setakat nak cari makan? Kalau siapa hidup setakat apa? Nak cari makan, nak besarkan anak-anak, berarti apa? Hiduplah macam binatang. Okey. Sebab apa? Sebab kita lahir suci, tapi mengambil sifat binatang. Ini yang keempat. As-sifatu as-sabu'iyyati. Sifat-sifat as-sabu'iyyati. Sifat apa ni? Sifat binatang buas. Sebelum ni apa? Bahimiah. Bahimiah binatang ternak. Tengok sapi, relax dia makan. Dia tak peduli apa. Cari makan, cari makan, cari makan. Kenyang dia balik rumah. Okey. Tapi sini Ibnu Qudamah bedakan. Dia kata binatang, kita bagi dua. Satu binatang ternak, satu as-sifatus sabu'iyah. Sifat sabu'iyah ni binatang buas. Macam apa? Macam serigala, macam harimau, macam apa? Macam singa. Mana cerdik? Binatang buas ke binatang ternak? Binatang buas ke binatang ternak? Binatang buas. Sebab tu kalau kita tengok National Geographic, okey, singa dia nak buru apa? Kuda belang ke? Kerbau liar kan? Dia kepung, dia halau. Dia kepung kan, dia lari. Nanti dia cari mana? Dia cari yang paling lemah. Makna dia target saja. Makna dia ada naluri kecerdikan di situ. Ini binatang buas. Dia ada sifat helah. Dia ada helah dia. Dia halau bagi lari semua. Dia tengok yang mana belakang. Halau. Nanti dia cari apa? Dia cekup yang paling lemah, anak-anak tu. Okey. Ini as-sifatu as-sabu'iyah.
Sebab tu Ustaz Persan tengok kan, singa apa, harimau, dia terkamkah dari hadapan? Dia terkamkah daripada hadapan? Dia tak, dia terkam mana? Dia terkam daripada belakang. Dia sudah cedik sikit. Dia cedik pada binatang buas. Ni Ibnu Qayyim sebut as-sifatus sabu'iyyati, sifat sabu'iyyah, sifat binatang buas. Wa minha, daripadanya, wa minha, dan daripadanya, yatasya'abu, berkembangnya, yatasya'abu, berkembang. Makna asyik pun asalnya lorong-lorong, makna berkembangnya. Al-ghadabu, sifat pemarah, garang-garang semua tu. Apa? Binatang buas semua garang-garang tu. Singa, harimau. Wa minha yatasya'abu al-ghadabu, daripadanya yatasya'ab, bercabangnya. Sifat apa? Al-ghadabu, pemarah. Sikit-sikit dia nak mengamuk, sikit-sikit dia nak mengamuk. Sebab tu pantang anak dia tersilap sikit, pantang dia tersilap sikit, naik tangan, naik apa? Naik kaki, marah. Sebab tu orang Arab sebut kan, Rasulullah, hadis Rasulullah sebut khairukum li ahlihi, sebaik-baik kamu orang yang paling baik dengan keluarganya. Dia paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum, akulah yang paling baik antara kamu li ahli, dengan keluarga aku. Sebab tu pepatah Arab kata fajabban, adapun orang pengecut ni, fajabban asadun fi baitihi. Asadun, al-jabban, orang pengecut ni dia asadun fi baitihi, dia singa dalam rumahnya. Wadajajatun ma'al ghairi, sedangkan dia ayam apabila bersama orang lain. Orang gertak sedikit takut, orang ubut sikit takut. Al-jabban asadun fi baitihi wa darihi, dia jabban ni, ini penakut ni, dia singa. Fi darihi, fi baiti, di rumahnya dia singa. Tak berani anak dia dengan dia, tak berani isteri dengan dia. Sikit-sikit naik tangan, sikit naik kaki. Tapi dengan orang yang apa? Wadajajatun ma'al ghairi, dengan orang lain dia adalah ayam. Orang ubut saja terus U-turn terus. Orang ubut saja terus rasa gementar. Okey. Sebab tu okey, dia kata sini Pak. Wa minha yatasya'abul al-ghadabu, dan daripadanya yatasya'ab, keluarnya al-ghadabu, wal hiqdu, dendam. Dendam, dia bergaduh. Wat tahajjum, dan menyerang. Wat tahajjum, ganas, tahajjum, alan nasi, ke atas manusia lain, orang lain. Bil qatli, dengan membunuh. Ingat ya, membunuh itu sifat binatang semua tu. Bergaduh nak membunuh, bergaduh sikit nak membunuh. Okey. Itu orang apa? Binatang, tak ada akal. Sedangkan apa? Orang bunuh ni, ingat ya, awwalu ma yuqda bainal abdi wa rabbih as-salah. Sewaktu kita dibangkitkan di akhirat nanti, perkara pertama, awwalu ma yuqda, akan diputuskan, dihisap hubungan kita dengan Allah ini, solat kita. Solat kita pertama sekali disoal. Sempurna tak sempurna kita solat fardu kita?
Subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita. Sempurna tak sempurna? Itulah pertama sekali akan disoal. Sebab tu setengah ulama sebut, siapa yang meninggalkan solat dia kafir. Qadih. Man taraka as-salata muta'ammida faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan solat secara sengaja, dia telah menjadi kafir secara nyata. Dan inilah dipegang dalam mazhab Imam Ahmad. Sebab tu Ustaz sebut, kalaulah di Malaysia ni kita mazhab apa? Mazhab Imam Ahmad. Kalau tasawur iftiradi, kalaulah kita ini, kita semua mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad, tinggal solat hukum dia kafir. Alamat apa? Sunyi, sepi, tak ramai sangat kubur Islam. Sebab apa? Dia keluar pergi kerja, tak solat subuh. Dia keluar pergi kerja, tak solat subuh. Tiba-tiba datang Hitachi, limpas, langgar dia, mati, terkeluar perut. Dalam mazhab Imam Ahmad, boleh dimandi, boleh disolat atau tidak? Tak boleh disolat, tak boleh dikebumikan di perkumpulan Islam, sebab dia dikira sebagai murtad. Habis, tanam di mana? Tanamlah mana pun, tepi-tepi kebun sawit ke, tepi-tepi sungai ke, tepi pantai ke. Tidak boleh dikebumikan di perkuburan Islam. Dia balik kerja, zuhur tak solat, asar tak solat, pergi kerja, subuh tak solat. Balik kerja, dilanggar lori, mati. Mazhab Imam Ahmad, mandi tak ada masalah. Nak mandi tu pulanglah, nak mandi nak bersuh dia. Nak kapan-kapan tu pulanglah. Tapi tak boleh solat. Kemudian tak boleh dikebumikan di perkuburan Islam. Sekarang ramai tak solat? Ramai tak solat? Tengok. Keluar kerja tak solat, mati. Ini pendapat dia pegang zahir ini. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa meninggalkan solat secara sengaja, dia telah menjadi kafir secara nyata. Tapi mazhab kita lembut sikit. Dia kata orang tinggal solat ni, kita belum hukum kafir. Kita hukum dia fasid. Orang berdosa sangat-sangat. Mana kalau dia mati pun wajib kita sempurnakan dia. Boleh. Ini mazhab Syafi'i. Sebab tu kita bermazhab Syafi'i. Maka sesaklah perkuburan kita. Kau sembahyang, kata sembahyang, kau mati, tetap kami kebumikan di perkuburan Islam. Okey. Sudah letak solat. Mati bukan halang-halang lagi. Kubur nak apa? Nak dibuat apa? Binaan, buat pagar lagi. Still lagi pagar. Sembahyang tidak pun. Okey. Inilah kita. Sedangkan binaan kubur Rasulullah sebut apa? Okey. Apa tu? Naha Rasulullah an yubna ala kubur wa ay jassas. Rasulullah larang dibuat binaan di atas kubur, dicat-cat lagi tu. Sebab apa? Kubur itu bukan rumah. Apa? Amalan kita itu. Sebab al-qabr kita nampak begitu. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufran niran. Kubur kita sama ada rawdatun min riyadil jannah, taman-taman daripada taman-taman syurga, atau hufratun atau jurang-jurang min hufran niran, daripada jurang-jurang api neraka. Wal'iyadu billah. Okey. Jadi kita sini, sebab tu membunuh ni, orang bunuh sikit-sikit bergaduh dah. Nak bunuh orang. Wa awwalu ma yuqda bainal ibad fid dima. Dan pertama sekali dihukum, diputuskan sesama manusia ini, hubungan sama manusia ini pada darah. Sebab tu orang yang dibunuh dengan darahnya bercucuran, kalau dipenggal leher dia, dengan leher dia tercabut itu, dia pegang tangan orang bunuh dia, tanya depan Allah, alama qatalani, karena apa dia bunuh aku ya Rabb? Kerana apa dia bunuh aku?
Faham tak? Kerana apa? Kerana apa? Kerana sakit hati saja. Orang yang dibunuh tadi, dia akan pegang orang yang membunuhnya hanya dengan Allah. Dengan apa? Yatashahhabud daman. Dengan darah bercucuran. Cuba bayangkan. Depan Allah dia tanya, ala madza yaqtuluni ya Rabb? Kerana apa dia bunuh aku ini wahai Tuhanku? Faham tu? Wah, wadih. Sebab tu Ustaz ingat Syekh apa ya? Ustaz lupa Syekh tu yang dihukum gantung di Mesir tu. Astaghfirullah, saya lupa nama dia. Dia waktu digantung dia kata apa? Bukan Syekh Qutb. Sebelum dia lagi. Dia sebut perkataan dia tu. Dia kata, Allahumma inni qad afautu lahum ya Rabb. Fa'fu anni. Ya Allah, aku maafkan semua orang terlibat dalam pembunuhanku ni, Allah. Maka kau ampunlah aku, ya Allah. Apa namanya ya? Seorang lagi, dua orang ulama tu. Seorang lagi kata, Allahumma ja'al kulli qatratin min dima'i la'natan lahum. Ya Allah, jadikanlah setiap titisan darahku ini, ya Allah, laknat ke atas mereka semua. Syekh Ustaz cerita dulu. Syekh Ustaz cerita, dia kata satu jiwa Abu Bakar, satu jiwa Umar. Satu jiwa lembut Abu Bakar. Dua-dua ulama, dua-dua dihukum gantung. Dua-dua dihukum bunuh. Dua-dua ulama ini dihukum bunuh. Seorang ni sebelum digantung, dia kata, Allahumma inni qad afautu haqqi alaihim. Ya Allah, aku telah maafkan semua hakku ke atas mereka ni. Aku maafkan. Fa'fu anni, maka kau ampunlah aku, ya Allah. Aku tak dendam mereka, aku maafkan. Jadi sebelum dia digantung, seorang lagi ini nah, Allahumma ij'al kull qatratin min dima'i. Ya Allah, jadikan setiap titisan darahku laknatan alaihim, laknat ke atas mereka semua ni. Yang kedua-dua ulama rahimahumullah. Semoga Allah rahmati mereka. Okey. Okey, ingat sejarah Islam pun ulama dibunuh itu benda biasa. Benda biasalah sejarah Islam. Sebab apa? Mereka sentiasa dizalimi oleh apa? Orang-orang berjiwa binatang. Para ulama dibunuh. Bukan para ulama saja. Berapa orang Khalifah Rasyidin? Berapa orang? 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa saja yang mati sakit? Bakar, Umar, Uthman, Ali dibunuh. Umar bin Aziz dibunuh, diracun. Boleh? Okey. Okey, jadi sini, okey. As-sifatu. Jadi dia kata sini, ingatlah itu. Bil qatli wad darbi, dan memukul. Wa akhdhil amwali. Wa akhdhul amwali. Ataf wa akhdhu. Yatasha'abu akhdhul amwali, dan mengambil harta. Makna sifat binatang buas ni dia tak tamak. Dia tamak, tak macam binatang ternak kan. Kita tengok kambing, lembu, adakah dia tapau rumput balik rumah dia, balik kandang? Adakah kita nampak sapi tiba-tiba balik dia tapau satu kompek rumput untuk makan malam? Ada nampakkah? Ataupun nampakkah kambing Ami Hamud tu? Tiba-tiba dia tapau daun apa? Daun kelapa. Tadi Ustaz tengok tepi sungai, habis lagi daun kelapa Ustaz. Okey, adakah nampak dia tapau daun kelapa? Okey, dia tapau daun kelapa balik untuk makan malam. Adakah? Tak. Binatang ni dia binatang ternak ke dia begitu? Dia apa? Dia makan, dia kenyang, dia balik. Betul, lurus, betul bendul. Lurus je binatang ternak ni. Dia makan kenyang, dia balik. Dia tak pandai tapau. Tapi binatang buas tapau tak tapau? Tapau tak tapau? Tapau. Dia tak tapau. Buaya dia simpan, bangkai dia makan separuh, dia simpan lagi. Dia ada sifat tamak sikit. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Tengok ya. Kamu ada ilmu, ingat. Jangan sekali-kali yang kita belajar, keyakinan kita, ilmu kita tidak ada jual beli, tak ada tawar menawar ya. Sebab apa? Allah bagi perumpamaan cukup buruk. Orang yang gadaikan agamanya, belakangkan agamanya dengan apa? Untuk mencari habuan dunia.
Yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Allah sebut apa? Dua contoh. Allah bagi contoh, Rasulullah bagi contoh juga. Allah bagi contoh apa? Anjing. Allah samakan sifat mereka dengan sifat anjing. Rasulullah samakan sifat mereka dengan sifat apa? Sifat serigala. Dalam surah Al-A'raf kita tengok ni. Sifat as-sabu'iyah, ketamakan kepada harta dunia. Okey, Allah sebut watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka kisah seorang lelaki, atainahu ayatina, kami kurniakan kepadanya ayat-ayat kami, ilmu pengetahuan daripada kami. Ingat ya, nikmat rezeki semua Allah bagi. Rezeki semua dapat. Jangan takut. Jangan takut. Siapa takut tak dapat rezeki, kafir dia. Allah sumpah lagi, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Pada langit ada rezeki kamu dan apa yang dijanjikan untuk kamu. Fa rabbis samawati wal ard, dan demi Tuhan langit dan bumi. Fa rabbis samawati wal ard, dan demi media fa rabbis samawati wal ard. Allah sebut wa fis samai la rizqukum, di langit ada telah tersedialah rezeki kamu. Wa ma tu'adun. Allah sebut begitu, statement Allah. Tengok, siapa ragu-ragu rezeki Allah memang kurang ajar. Siapa yang ragu-ragu, takut-takut dengan rezeki Allah memang kurang ajar. Sebab apa? Allah sumpah lagi, fa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, Allah bersumpah lagi dengan nama dia. Kamu tak percaya lagi? Fa rabbis samawati wal ard, maka demi Tuhan langit dan bumi, innahu, sesungguhnya, lahaq, dia benar, mithla ma annakum tantiqun, seperti kamu yakin kamu boleh bercakap. Cikgu Yusuf tanya Ustaz, kau sudah makan kah? Ustaz yakin tak yakin? Ustaz bercakap, sudah, yakin kan? Begitulah kamu kena yakin. Faham tak? Sebab tu orang yang takut, orang munafik saja ni, takutkan kita. Noh, ekonomi kita ni takut bahaya kita sekarang, terancam kita kan? Terancam ekonomi kita sempit. Tak, orang beriman tak pernah takut benda tu. Allah janji. Dia apa? Dia pegang dengan sumpah Allah. Fa rabbis samawati wal ard, maka demi Tuhan langit dan bumi. Allah sumpah. Tak malukan kita? Allah sumpah kepada kita lagi. Tiba kita nak ragu-ragu lagi. Memang biadab manusia begitu. Wadah. Yang ingat ya? Sebabnya rezeki semua dapat. Rezeki semua dapat. Allah sebut nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bahagikan antara mereka kehidupan mereka, rezeki mereka. Semua dapat. Ada lebih, ada kurang, semua, tapi pokoknya semuanya dah dapat. Tapi ilmu tak semua dapat. Dia kena cari. Ilmu anugerah Allah, rezeki semua dapat. Ilmu tak semua dah dapat. Tapi orang ni Allah sebut atainahu ayatina, kami kurniakan ilmu kami. Tapi dia buat apa? Fansalakha minha, tapi dia tanggalkan ilmu yang Allah pakaikan pada dia. Makna perkataan dia bukan dengan ilmu dia, perbuatan dia bukan dengan ilmu dia. Jadi apa? Fakana minal ghawin, maka dia termasuk apa? Fa'atbu. Jadi dia tanggal pakaian ilmu. Kalau kulit kita tanggalkan, cuba kita bayangkan, kulit kita tanggalkan, lapah kulit kita, tinggal daging saja. Apa datang? Lalat. Jadi lalat datang jadi apa? Jadi berulat. Tapi pada ilmu ditanggalkan. Lidah kita bercakap bukan lidah ilmu, perbuatan kita bukan perbuatan berilmu. Apa datang? Fa'atba'ahu syaitan. Syaitan akan datang keliling dia. Makna orang ni dia telah buka ruang syaitan untuk harung dengan dia. Sebab lalat mengharungi bangkai. Fakan mil ghawin, maka dia termasuklah orang yang sesat. Allah sebut, walau syi'na la rafa'nahu biha,
kalau kami kehendaki, kalaulah dia menjaga ilmunya, kemuliaan ilmu yang Allah berikan padanya, ilmu yang mendekatkan dia dengan Allah, dia jaga ilmu dia tadi, la rafa'nahu biha, nescaya kami angkat darjatnya setinggi-tinggi darjat. Okey, tapi Allah sebut apa? Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi hatinya kekal di bumi ini. Ada ilmu, tapi dalam masa sama jiwanya boleh terpesona dengan kenikmatan dunia, boleh tertarik, terpegun dengan kenikmatan dunia. Jiwanya ada ilmu, tetapi boleh apa? Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi hatinya Allah bawah. Dia terpesona, terpegun dengan apa? Dengan kenikmatan dunia. Makna dia pada ilmu. Yang Allah sebut apa? Ya Allah, hidup dunia ini apa? 60 hingga 70 tahun saja. Umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku 60 hingga 70. Sedangkan akhirat apa? Mahsyar pun saja. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Mahsyar saja 50,000 tahun. Dia ada ilmu, tiba-tiba dia boleh terpesona dengan dunia, terikat dunia. Untuk dapat dunia, dia tinggalkan ilmu, belakang ilmu. Halal, haram, belakang. Asalkan dapat dunia. Hatinya terpesona dengan dunia. Sinilah datangnya perempuan Allah. Kita minta wala'idzubillah, cukup menghinakan. Gambaran yang Allah bagi orang berilmu ini mencari pangkat, mencari kekayaan dengan menggadaikan ilmunya. Faham tak? Pelacur, dia mencari kehidupan sesuap nasib dengan menggadaikan badannya. Pelacur gadaikan badannya, tetapi mereka ini menggadaikan agama mereka. Allah sebut apa? Cukup mengerikan. Allah sebut cukup menjijikkan. Allah sebut famathalahu kamathalil kalb, perumpamaan orang ini bagaikan seekor anjing. Famathalahu kamathalil kalb, perumpamaannya bagaikan seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas, kalau engkau menghalaunya, dia tetap apa? Menjelirkan lidahnya. Makna tamakkan dengan dunia, bagaikan anjing yang terjeler lidahnya. Au tatrukhu yalhas, ataupun engkau biarkan dia, tetap dia menjelirkan lidahnya. Haikal? Harap? Okey, wadah. Sebab tu makna terjelir dengan apa? Kesenangan dunia, menggadaikan agama. Sebab tu kita baca, tengok Ustaz sebut apa? Imam As-Sa'luki, ingat tu dalam kitab Iqna. As-Sa'luki sampai peringkat apa? Berganti baju dengan apa? Dengan isterinya, Imam As-Sa'luki. Okey. Khalifah jemput pergi istana. Buat apa pergi istana? Aku nak apa? Bagi apa? Baju aku ada. Nanti aku sekarang aku pakai, nanti balik isteri aku nak pakai. Sampai begitu jiwa mereka ni. Macam kita, ya Allah, langit dengan bumi yang kita ni dorang. Imam As-Sa'luki wa qala As-Sa'luki, sampai diberi gelar terlampau miskin sangat di segi gelar apa? As-Sa'luk, tak ada apa langsung. Okey. Itu Allah bagi. Allah perumpamaan mereka sifat bahimiyah, sifat apa? Sabu'iyah, bagaikan seekor anjing. Rasulullah sebut apa? Macam serigala. Sebab tu Rasulullah sebut, tengok, ini beza bahimiyah. Bahiyah ni orang biasa. Dia makan bodoh, buat bodoh saja. Dia makan buat bodoh saja. Tapi sabu'iyah ini dia cerdik sikit. Dia ada helah dia ni. Dia ada apa? Dia ada helahnya. Okey. Cuba tengok Rasulullah perumpamaan sifat sabu'iyah ni. Tengok macam mana Rasulullah letakkan sifat sabu'iyah ni. Sayakunu fi akhir zaman, akan datang pada akhir zaman, rijalun, lelaki-lelaki, yakhtalu, apa yang Rasul sebut? Ikhtal ni mana? Dia buat apa? Strategi, taktik, menipu. Yakhtaluna dunya bidin, mereka mendapatkan dunia. Yakhtaluna dunya bidin, dengan cara mereka menggunakan agama sebagai umpan. Letak umpan dia apa? Agama. Kita nak tangkap perangkap burung, umpan dia apa? Kadang-kadang beras, kadang-kadang jagung,
Kalau Cikgu Yusuf perangkap landak, ingat binatang lindungan tu. Dia letak pak keledek. Okey, dia letak keledek, dia letak apa? Labu dalam perangkap pak. Ingat binatang lindungan tu, landak. Tak sengaja, bukan nak tangkap tu. Dia nak tangkap apa biawak. Tapi terkenalah landak. Okey. Jadi okey. Ingat ya? Perangkap tu. Jadi mereka perangkap, mereka letak apa? Umpan dia agama. Yakhtaluna dunya, mencari dunia biddin. Umpan dia agama. Tengok so sifatkan mereka ni. Cara mereka ni. Okey. Yalbasu lin-nasi jululud dha'ni. Yalbasu lin-nas, mereka berpakaian, berperwatakan depan manusia. Jululud dha'ni, bulu kambing. Nampak apa? Tengok, pakai bulu jululud dha'ni, bulu kambing. Mana apa? Mana apa? Bulu kambing. Nampak apa? Kambing, bulu kambing. Tak kacau orang, buat tak tahu saya makan ikut hal dia. Nampak apa? Bulu kambing nampak, tunjuk apa? Pakai serban, pakai jubah, baju putih lagi, letak ridak lagi, minyak wangi, tasbih tak tinggal di tangan. Yalbathuna lin-nasi julul dha'ni wa qulubuhum qulubudz dhi'ab wal a'yad billah. Sedangkan Rasul jiwa mereka qulubudz dhi'ab, jiwa mereka jiwa serigala. Rakusnya mereka bagaikan seekor serigala yang sentiasa memerhatikan kambing. Mana aku nak terkam? Okey, faham tak? Sebut zuhud, dunia ni fana, tapi buat rumah hutang bank. Sebut zuhud, apa nak zuhud? Okey, sebut kita nak bersifat qanaah, dunia sementara, qanaah, merasa syukur dengan apa yang ada. Tapi beli kereta buat hutang bank, 20 tahun lagi bayar. Beli rumah 20 tahun, buat pinjaman selama 25 tahun. Kau yakinkah aku boleh hidup 25 tahun? Kau yakinkah? Hutang perumahan 25 tahun. Beli kereta buat pinjaman 10 tahun. Wa qulubuhum qulubudz dhi'ab, hati mereka hati serigala. Faham tak? Hati mereka tamak dunia ni. Hati serigala. Dia tahu sifatul bahimiyah. Dia begitu, tamak, sifat apa? Rakus. Okey. Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, Abi taghtarun, adakah kamu tertipu denganku? Dia rasa apa? Allah ni Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah baik, Allah Pengampun. Am alayya tajtariun, ataupun ke atas aku kamu menunjuk, berani kamu, biadab kamu. Allah sebut, fabi halaftu, maka aku bersumpah denganku. Aku bersumpah dengan aku. La ab'athanna alaihim fitnah, aku akan hantarkan kepada mereka kekacauan. Mereka hidup dalam kekacauan. La ab'athanna alaihim fitnah, mereka akan hidup dalam kekacauan. Tadharul halima, menjadikan al-halim, orang yang tenang antara mereka, hairan. Orang yang tenang, biasa relax je, cool je, tak cakap banyak. Tiba-tiba, betulkah begini ya? Betulkah? Macam-macam rasa lain aku tak solat Jumaat ni. Betulkah juga ni? Bolehkah? Sehingga orang yang tenang pun dia fikir lain balik. Betulkah balik-balik solat berjarak? Aku tengok sini solat berjarak, aku tengok sini solat berjarak. Tapi aku pergi pusat vaksin, berkumpul semua situ. Aku pergi masjid, sunyi. Betulkah begini? Betulkah begini? Masing-masing jadi tadharul halima minhum hairan, menjadikan orang tenang antara mereka waktu itu, dia pun kekeliruan, kelang kabut, menggelabah juga. Betulkah ya? Tak berdosakah kita ya? Masjid Jumaat kita tak pergi, Jumaat kita tak pergi, tapi aku pergi ke bandar, nampak macam biasa pun pasar raya. Pusat vaksin berkumpul macam biasa pun. Betulkah begini? Masing-masing apa? Rasa hairan. Kita minta berlindung. Kita minta, ya Rasulullah, minta pada Allah, ya Allah, kita tak masuk golongan Allahumma amin. Sebab tu kita selalu doa pagi petang, Allahumma inna, ya Allah, na'udzubika minal fitan, kami berlindung ya Allah dari kekacauan. Ma zahara minha, apa yang zahir, wa ma batan, apa terlindung. Takut kita betul. Kita wallah kita takut betul semua ni.
Sebab fitnah dalam agama. Okey. Wa hadhihi sifatu, dan ini sifat. Wa hadhihi sifat laha tadarrujun, baginya peringkat-peringkat. Tadarruj. Laha tadarrujun, peringkat-peringkat. Makna dia peringkat fil fitrati, pada fitrah. Sebab kita asal apa? Asalnya kita suci, perlahan-lahan dimasukkan sifat bahimiyah, perlahan-lahan dimasukkan sifat sabu'iyah, perlahan-lahan dimasukkan sifat syaitaniyah. Wadah? Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Sahkah perkahwinan seorang lelaki? Sahkan? Ini. Dengar elok ni. Nanti kamu jawab sendiri ya. Sahkah perkahwinan seorang lelaki yang meninggalkan istrinya dan bernikah kampung dengan seorang janda dengan berwalikan abang angkat tanpa pengetahuan wali sebenar? Okey. Dia ni sekarang gini saja. Apabila ada wali, ingat ya? Apabila ada wali. Contohnya di Tawau. Okey. Di Tawau ada walinya. Kalau dia berkahwin dengan mana-mana orang jadi wali pada dia, sedangkan walinya ada di Tawau ni, sah tak sah? Tidak sah. Faham tak? Sebab Rasulullah sebut ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliya fa nikah batil. Mana-mana perempuan nakahat bighairi idni waliya, tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil. Tetapi kalau dia musafir, jarak musafir ya, qasar. Contohnya di KK, tidak ada walinya di situ. Walinya semua di Tawau. Di situ dia boleh balik kepada wali hakim. Faham tak? Sebab Rasulullah sebut, okey, fa inistajaru fal sultanu waliyun man la waliyun. Maka sultan ni, hakim ini, dia akan menjadi wali apabila tidak ada wali. Sebab tak ada wali apa? Sebab dia musafir. Jadi kalau abang angkat dia bukan wali dia. Abang angkat dia bukan wali. Jadi ingat ini ustaz buat sebab saya tahu masalah sebenarnya. Tapi kita dengan abang angkat tidak sah, sebab abang angkat bukan wali dia, melainkan ingat di bawah kaedah apa? Idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila sesuatu urusan jadi sempit. Ini fatwa Imam Syafi'i. Sekiranya dia musafir satu tempat, tiba-tiba dia tidak boleh dapatkan wali nasab dia, wali keturunan dia tidak ada, wali hakim pun tiada, tetapi dia takut kalau dia tak kahwin terlibat dengan zina, dia takut kahwin. Waktu itu dia kata apa? Apa Imam Syafi'i kata? Dia berhak, perempuan tadi, dia serahkan perwalian dia kepada mana-mana lelaki yang dia suka. Maknanya dia redha pada agamanya. Faham? Di bawah kaedah apa? Idza dhaqal amru ittasa'. Apabila urusan menjadi sempit, maka dia kembali menjadi luas. Sekiranya contoh macam saya sebutlah. Contoh realiti kita sekarang. Contoh, orang ni Kristian. Dia daripada apa? Daripada Indonesia atau Filipina. Perempuan ni Kristian. Kan? Tidak ada IC, tidak ada apa-apa. Jadi dia datang sini, tiba-tiba dia peluk Islam. Nak kahwin dengan si Basir. Contoh. Okey, faham tak? Okey. Sekarang okey. Faham tak? Kristian masuk Islam. Jadi sekarang dia tak boleh dapatkan wali hakim. Sebab apa? Sebab tak ada IC. Jadi dia bolehlah jumpa Abidi, sebab aku tak ada IC, tak layak untuk mohon wali hakim. Waliku tak boleh sebab bukan Islam. Jadi Abidi, aku serahkan hak pewalian aku kepada engkau untuk kahwinkan aku. Jangan kau kahwin dengan diri kau sendiri. Kahwin dengan Basir lah. Wadah? Ini maksudnya boleh Itu saya keadaan. Tapi ingatlah, abang angkat bukan wali. Okey. Assalamualaikum Ustaz.
Ustaz ambil vaksin ke? Kalau tidak, kenapa? Ustaz ni kalau Ustaz ambil, saya ambil. Kalau Ustaz tidak ambil, saya pun tidak ambil. Mana boleh taklid begitu? Okey, sebab tu Ustaz kata bab vaksin ni, sebab kita kan, kita jujur dengan diri kita sendiri. Kita jujur. Jangan kita, okey. Sekarang kita dengar keburukan dia pun banyak. Kebaikan dia pun banyak. Faham tak? Okey, ini kata, nah, vaksin sekarang belum apa. Sepatutnya tempoh apa? Sampai 4 tahun, 6 tahun lawan kajian baru boleh. Ini apa? Dia kata apa? Segera ni. Vaksin segera ni. Vaksin ni segera. Bahaya pada kita lah. Apakah? Bagi kesan pada badan kita lah. Tak apa? Berbeza ikut orang kan. Setengah kata, inilah. Kena juga vaksin. Kalau tidak merebak COVID. Kalau kita vaksin, apa? Kurang-kurangnya, kurang risiko sikit. Okey. Jadi sekarang, masalah sekarang, dua-dua ulul amri. Mana bukan ulul amri? Dua-dua ni ahli zikri. Fas'alu ahli zikri. Tanya ahli zikir. Yang kata vaksin berbahaya pun doktor juga. Yang kata vaksin penting pun doktor juga. Khilaf sama doktor. Fahamkah? Sekarang doktor sama-sama khilaf. Sebab tu, dalam kaedah fiqh, apa? La yunkaru fi makhtulifa alaih. Wa innama yunkaru apa? Majtama'a alaih. Tidak kita ingkari sesuatu yang menjadi perselisihan. Sekarang para doktor sendiri berselisih. Adakah vaksin berbahaya atau tidak? Jadi mereka berselisih. Tidak boleh kita ingkari sesuatu yang diperselisihkan. Yang kita ingkari majtama' alaih. Apa? Suatu yang menjadi ijma' atau tidak? Kalau semua doktor kata okey, ini boleh, semua doktor okey, ijma' para doktor. Ijma' para doktor bahawa vaksin ni perlu semua. Tak apa, kita ikut. Tapi sekarang mereka tak ijma'. Mereka berselisih pendapat. Jadi apa masalah kita? Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai yang beriman, jangan kamu dahulukan Allah dan Rasulnya ya. Jadi buat apa? Kita rasa begini, mau tak mau, istikharah. Halah, apa masalahnya? Ma khaba man istakhara. Tidak rugi orang beristikharah. Doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdir bi qadrik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Ya Allah, sungguhnya engkau ya Allah mengetahui. Aku ni bodoh ya Allah. Minta Allah tunjuk. Baca doa istikharah tu. Baca doa kalah. Jadi buatlah dengan istikharah kita. Tiba-tiba malam tu mimpi apa? Selepas divaksin, dia berubah menjadi indicable heart yang hijau tu. Wah, bagus, pergi vaksin, kuat badannya. Okey. Faham tak? Tiba-tiba vaksin, dia menjadi sinyu, dibuli terus. Tak payah vaksin. Contoh. Okey, faham tak? Jadi Ustaz kata apa? Nak vaksin tak mau vaksin? Istikharah. Ma khaba man istakhara. Tidak rugi, tidak orang beristikharah. Itu jawapan Ustaz. Boleh? Nak vaksin tak vaksin? Istikharah. Sebab ini kata begini, ini kata begini, kita istikharah lah. Serahkan balik pada Allah. Sebab tu istikharah kita apa? Allah fa innaka taqdir wa la aqdir. Aku bukan ada kuasa ya Allah, engkau kuasa semua. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau mengetahui, aku bukan tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Benda-benda tersembunyi apa di sebalik golongan anti vaksin ni kau tahu? Okey. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau ini mengetahui semua tersembunyi. Apa di sebalik agenda orang pro vaksin? Apa agenda mereka? Kau mengetahui? Apa sebalik agenda orang anti vaksin ni? Engkau mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui semua tersembunyi. Jadi aku nak buat, aku minta ya Allah petunjuk pada engkau. Wadih. Istikharah dulu. Nak buat pun istikharah. Ma khaba. Janji Rasulullah, ma khaba man istakhara. Tak rugi orang beristikharah. Jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bainallahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kamu dahulu Allah dan Rasulnya. Ustaz sampai sekarang belum vaksin lagi. Sebab apa? Sebab Ustaz takut jarum. Sebab Ustaz ngeri tengok jarum. Okey. Jadi mana lagi soalan dia? Assalamualaikum Ustaz. Adakah jenazah yang dikubur itu terkesan dengan adaan binaan di kuburan dibuat oleh warisnya? Adakah jenazah kubur terkesan tidak? Allah sebut wala tadhiru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bukan dia buat, anak dia buat.
Rasul larang, bukan dia buat. Tapi bila dia berdosa, dulu dekat bapak pun dia buat juga. Dia buat dekat bapak dia, sekarang anak dia buat pada dia, dosa. Sebab apa? Itu sunnah yang ditinggalkan untuk anaknya. Okey. Faham tak? Dia pun okey. Sebab apa? Dia buat untuk bapak dia. Contoh. Okey. Wala tadhiru wadhiratun wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Sebab tu Rasulullah sebut dalam sebuah hadis. Okey. Okey. Innal mayyit la yu'adzab bima nuhi alaihi. Okey. Sesungguhnya mayat itu diazab dengan ratapan orang ke atasnya. Orang ratap, mayat tak azab. Jadi suatu ulama sebut, mengapa dia bukan dia meratap mayat tadi, sedangkan orang yang meratap. Waktu ulama tafsir dia kata apa? Sebab apa? Waktu dia hidup pun dia pun meratap pada orang mati. Jadi dia mati, orang meratap pada dia. Sebab itu sunnah yang dia warisi. Macam tadilah, mayat tadi waktu dia hidup dia buat binaan pada orang lain. Dia mati, orang buat binaan pada dia. Dia pun apa? Mana itu sunnah yang dia tinggalkan. Faham tu? Berdosa di situ. Sedangkan asalnya wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Wazi? Ayo. Mana ni? Ustaz, apa hukumnya kalau kawinkan pasangan dengan orang lain kawin main-main supaya anak yang dilahirkan jadi warga negara? Sebab suami tidak ada surat. Maksudnya hanya untuk dapatkan kewarganegaraan. Siapa boleh faham soalan ni? Kahwin main-main. Yang Ustaz tahu main pondok-pondok. Jadi minta jelas sekali ya. Tak faham Ustaz. Kahwin main-main. Kahwin main-main. Untuk dapat kewarganegaraan. Macam kahwin main-main. Mana boleh main-main tu? Okey. Salasun jidduh najid wa hadul najid. 3 benda sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, main-main pun jadi sungguh-sungguh. Apa? An-nikah wa talaq wa raja'atu. Salasun jidduh najid wa hadul najid. 3 benda sungguh-sungguh jadi sungguh, main-main pun jadi sungguh-sungguh. Apa? An-nikah, nikah, main-main jadi sungguh-sungguh. Wa talaq, talaq wa raja'atu, dan rujuk. Faham tu? Semua tu jadi sungguh-sungguh. Mana boleh kau main-main itu apa? Apa? Nak main-main ke hukum Allah tu? Perkahwinan. Wadah. Faham tak? Wala tattakhidhu ayatillahi hudwa. Jangan main-main dengan ayat Allah. Nikah ni apa? Nikah ni syariat Allah. Ingat? Okey, jadi tak boleh main-main. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin mazidah. يا رب لك من سلطانك اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا المتقين اماما اللهم صل وسلم اللهم في البلاء والوباء والفحشاء المنكر والمهن والفتن ما شاء غيرك اللهم صل وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يلا لمن يؤذن حلمي يلا أين حلمي